Kesusahan saya tuh, saya tinggal bilik store, saya macam orang gaji, saya makan Maggi selama berapa tahun. Tidak perlu untuk kita rasa malu, tidak perlu untuk kita rasa segan apa yang berlaku di belakang kita. Sekali-sekala kita harus melihat ke belakang. Sebelum mencapai kejayaan, pastinya kita akan melalui pelbagai ujian. Ada pahit, manis. Namun itu semua pasti akan menjadi kenangan terindah dalam hidup kita. Macam penyanyi Azharina mendedahkan dia pernah berdepan dengan kesusahan dan keperitan sewaktu awal kemunculan bergelar penyanyi. Kata Azharina, pengalaman kesusahannya itu membuatkan dia tidak lupa diri dan sedar bahawa kejayaan dan populariti yang ada sekarang ini boleh hilang dan ditarik pada bila-bila masa saja. Bila dengar cerita Kak Azharina sedih pula kan? Berat dugaan dia dulu. Bukan senang ya nak jadi penyanyi rupanya. Kita tidak perlu malu kalau kita pernah hidup susah, merana, merempat. Sebab itu adalah satu perjalanan dalam sebuah kehidupan. Saya tak boleh tipu, yang Nina pun pernah hidup sangat susah. Menumpang rumah orang, halau. Ini kita turun naik komuter sampai tak dapat nak balik sebab komuter sudah tak ada pergi Rawang. Because that time I live with my uncle. So dia last komuter pukul 12 malam. So tertinggal komuter tu, I terpaksa tidur masa tu dekat KL Central. I tidur seorang-seorang dalam toilet, mandi-mandi sikit-sikit. Lepas tu I tunggu Zulfeka lagi balik besok dia tu pukul 10 pagi. Uncle Zulfeka masa tu sebab kita buat promotion single Seandainya. Kesusahan saya tu, saya tinggal bilik store, saya macam orang gaji, saya makan Maggi selama berapa tahun. Breakfast Maggi, tengah hari makan roti Gardenia. Saya akan ingat saya bila-bila. Lunch saya pun roti, malam pun Maggi. Berkotak-kotak saya beli sebab saya tidak mampu. Kalau sebab saya kena bantu keluarga saya untuk hantar balik ke Sabah, tolong bayar rumah sewa. Waktu tu adik-adik saya masih bekerja. Bapak saya bercerai. Tahun 2000, 2002, dari start saya form 5 saya sudah menanggung keluarga. Saya menang bintang RTM 2001, 2002 saya sudah start menanggung keluarga. Sampailah adik-adik saya bekerja, bersekolah. Syukur alhamdulillah. So tidak perlu untuk kita rasa malu, tidak perlu untuk kita rasa segan apa yang berlaku di belakang kita. Sekali-sekala kita harus melihat ke belakang kerana itulah kepribadian kita yang sebenar. Sebab tu kalau orang jumpa Nina 20 tahun ataupun 25 tahun daripada Nina kecil dulu, selalu cakap Nina tetap orang yang sama dan syukur alhamdulillah. Mungkin kerana kepribadian saya yang mengingat kesusahan saya, rumah bocor di kampung, dipenuhi dengan air hujan, bebaldi berbisin-bisin. Saya harus bangun setiap jam dan kaut menggunakan gayung, buang di tingkap, lantai semua dimakan anai-anai. Semua itu kehidupan kita pernah lalui. Dengan kesusahan lalu itu menyebabkan Kak Azharina mungkin sedar bahawanya sombong tak ke mana. Betul. Mungkin satu nanti Allah boleh tarik. Pernah melihat kehidupan yang senang, saya juga pernah melihat kehidupan yang ditarik oleh Tuhan susah-susahnya ya. So daripada itu saya belajar untuk mensyukuri setiap nikmat Allah. Gaji tidak sebesar mana pun kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah, insya Allah cukup. Kadang gaji beratus ribu, berpuluh ribu, tetapi kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah pun tidak pernah cukup, betul tak? Sebagai semuanya yang hanya di dunia. And I percaya one thing, semua yang kita ada dekat dunia kita tak boleh bawa mati. Selagi mampu membahagiakan kita, berkemampuan untuk membahagiakan kita dan kita bekerja keras untuk mendapatkannya, kita layak untuk mendapatkannya kalau kita aim untuk buat benda tu. Dan jangan sekali-kali membezakan hidup you dengan orang. Kenapa orang tu boleh hidup mewah sedangkan saya tidak. Dengki dengan kejayaan orang lain untuk memperbaiki kekurangan diri itu satu keperluan, tetapi dengki kerana kita ada menanam hasad dengki itu satu perbuatan yang salah. Saya rasa dalam semua agama pun mengajar benda yang sama. Jadi harus ada perasaan bersyukur yang ditanam di dalam diri itu kan. Semua yang kita ada kita tidak boleh bawa mati. Boleh tak kita bawa mati? Tak boleh kan? Jadi untuk apa kita berbangga-bangga diri? Sekadar apa yang kita ada, kalau itu untuk kepuasan diri kita, ya alhamdulillah. Maksudnya itu keperluan kita untuk kau membahagiakan diri kau, ya syukur. Bukan milik kita Allah janjikan, bukan juga. Benda tu macam kadang-kadang sombong. Selalu, terutama sekali bila kita duduk seorang diri macam you cakap kan. I sit on my own, I ingat balik. I still recall all that, but I take that as something that positive. I have to work hard and be who I am today. Perempuan yang kuat untuk menghadapi dan menjalani kehidupan supaya anak-anak I tidak melalui benda tu. I don't want my children to go through whatever I go through. Selagi mampu kita untuk memberi, membantu, bersedekahlah. Itu satu yang memberi kebahagiaan untuk saya.